Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Kita sedang menonton Lebaran Awani bersama saya, Ibrahim Sani Dan saya Nabila Khalidah. Kita berada di hari raya yang pertama. Yem, how was your raya? Fantastic, it's beautiful. Tapi pada pagi raya ni kita nak kena inform kat semua orang kat sini. Kita sekarang berada dekat restoran Diwan Bangsa Shopping Complex dan Bangsa Shopping Center. Bangsa BSC. Maaflah, kami bukan budak bangsa macam. Alright, anyway. Bukan bangsa bubble Bukan bangsa bubble. So pada pagi tadi saya menyambut hari raya di dua rumah yang berbeza. Anak-anak saya sebab kerjasama keibubapaan membolehkan anak-anak saya menyambut hari raya di dua rumah yang berbeza. Jadi tu pagi tadi. Co-parenting. So malam ni kita dekat sini. How about you? Oh, my raya was amazing. Cuma lain sikit sebab kita beraya di KL. Suasana ni tak sama dengan kalau kita balik kampung kan, kita lalu jam dan sebagainya, jumpa sanak saudara. Tapi kita nenek Memang saya yang biasa sambut kat KL ke? baru je lagi sebab kita nak jaga nenek. Kita bawa nenek kat sini. So kita jaga kat KL. Tapi kita ada tetamu. Kita nak kenalkan tetamu kita. Siapa Yem? Tetamu kita adalah seorang tetamu yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat penting untuk kita perkenalkan. Beliau adalah saudara Sofian. Digital content creator. Apa khabar Sofian? Alhamdulillah baik. Macam mana suasana raya pertama pada hari ini? Ceritakan sikit. Peristiwa pengalaman baru untuk saya sebab tahun-tahun sebelum ni saya memang beraya di kampung sendiri. Cuma untuk tahun ni saya kena beraya di dua kampung yang berbeza. Sebab saya kita sama satu geng. But for two different reasons. So untuk Sofian, Sofian baru sahaja dijawab kabulkan 8 bulan lepas. Betul. Jadi ini first raya yang ada dua rumah yang interesting lah. Betul. Tak apa, dua situasi berbeza tapi still dua rumah. It's actually quite fun. So macam mana sambut raya dekat rumah mentua? Dia meriah. Dia macam kalau tahun sebelum ni kita hanya dapat merasa dengan satu keluarga. Kali ni kita dapat rasa dua keluarga and dia lebih meriah lah. Mestilah. So kalau korang tak tahu lagi, Sofian adalah seorang yang dia create videos yang sangat interesting. Just Google Paul Rudd Sofian. Kita boleh tengok macam mana Sofian cipta kandungan yang sangat-sangat menarik. How did you get into this video yang macam boleh buat macam magic-magic dahsyat ni? Dia soalan tu untuk collab dengan Paul ataupun buat video tu. In general, macam mana you start? In general dia lebih kepada hobi mula-mula. Kita suka biasa masa zaman muda suka tengok YouTube kan, suka tengok video-video yang hebat-hebat dekat YouTube. So dari situ kita dapat pupuk minat, rasa macam macam nak buat jugalah apa yang diorang buat. So dari situ saya start belajar macam mana cara diorang buat, start tengok tutorial and then tapi masa tu saya masih ada kekangan di mana equipment tak ada. Sebab saya dulu sebab zaman dulu laptop ni adalah satu equipment yang mewah untuk seseorang student. So masa tu saya memang tak ada, so saya hanya pergi cyber cafe. Lebih kurang lah. So saya memang berkunjung ke cyber cafe untuk belajar semua benda ni and alhamdulillah lah ada satu ketika kakak saya dah ada laptop apa semua, saya pinjam laptop kakak saya and then sampai sekarang saya dah ada equipment sendirilah. Alhamdulillah lah hasil daripada create content setiap tahun and saya dapat kumpul modal untuk beli equipment saya sendiri dan saya teruskan belajar daripada YouTube untuk create konten-konten yang seperti apa yang saya buat sekarang. Pernah tengok tak video dia? I watch, I impressed man. Macam mana you plan, contoh nak hasilkan satu video tu. Macam mana video Porat lah, kita cerita pasal video Porat. Okay, yang plan latest. tu sendiri berapa lama? Mengambil masa berapa lama dan untuk execute tu sendiri berapa lama? Okey, untuk plan tu dalam 3 hari sebab saya sebenarnya terdiri dari satu tim, 3 orang, saya, Syafiq, Adin. And bila kita orang dapat offer untuk kolaborasi dengan Paul Rudd, benda tu sangat besar bagi kita orang sebab tu adalah pelakon Marvel dan tu adalah salah satu cita-cita kita orang lah nak collaborate dengan artis yang nama besar kan. And then bila kita orang dapat peluang tu, saya terus panggil kawan-kawan saya, 2 orang tu, kita orang discuss, kita kena bagi satu idea yang sesuai untuk Paul Rudd sebab kita orang hanya dapat 6 minit untuk shoot. So kita orang kena prepare satu idea yang di mana kita boleh brief dia dalam masa 2 minit and then kita boleh shoot video tu dalam masa 1 minit. So brief tu kejap jadi 3 hari tapi untuk proses shooting tu kita orang dapat 6 minit. Saya diterbangkan ke Sydney bersama kawan saya Adin dan masa untuk editing dalam lebih kurang 4 minggu. Untuk 4 minggu. Wow. Shootnya sekejap je, editing 4 minggu. Editing. Betul. Sempena tema Lebaran Awani kita pada tahun ini iaitu Bukalah Hati. Saya ingin menarik perhatian terhadap bagaimana kita hendak membuka hati kita untuk
mencipta sebuah kandungan yang bermula sebagai hobi tetapi nampak gaya sekarang dia dah macam full time. Betul, kerjaya full time. Secara kerjaya. Memang Sufian memang selama ni memang Impikan belajar ke? video design ke apa ke? Tak, ya, itulah yang agak abang panggil kebetulan lah. Sebab sebenarnya yang masa saya muda, saya bukan sekarang pun muda lagi kan. Muda lagi. Berapa 21 ke? 27. Nah? 27. Oh, muda lagi. Okay. So saya masa U dulu saya belajar account. So dalam masa sama belajar account tu, saya tengok YouTube, saya buat video, macam hobi lah. Macam balik daripada kelas, kita ajak kawan-kawan jom shoot video. Sebab benda tu kita nak cipta kenangan dalam video kan. So dalam masa sama kita try post, and bila dapat feedback orang suka video kita, orang buat permintaan, buat lagi. Kita rasa macam benda tu orang panggil, bila orang support ni, dia rasa macam nak buat lagi. Kita suka hiburkan orang, and saya keep buat sampailah, alhamdulillah, sampai saya datang KL, buat lebih banyak konten, dan bila diterima baik oleh orang ramai, benda tu menjadikan saya rasa macam okeylah, this is what apa yang saya nak buat, apa yang saya macam nak kekalkan sebagai orang panggil career hidup saya. Okey, antara cabaran yang pernah ditempuhi secara sepanjang kerjaya ni macam mana? Ada tak sampai satu tahap you rasa macam nak give up ke apa, ataupun down, masa yang down macam mana? Ada, masa down tu ada apabila sebagai content creator, bagi saya lah, saya sebagai content creator, benda yang paling penting bagi kita orang adalah engagement daripada orang yang tengok video kita orang. Sebab kalau kita buat video tak ada orang tengok, dia akan jadi macam orang jadi macam kita buat untuk siapa tengok, tak ada orang tengok, so dia akan down. Tapi bila orang keep support kita, benda tu yang akan menaikkan semangat kita untuk keep buat benda tu. And sebenarnya dulu cabaran paling utama saya adalah equipment lah. Sebab bila baca tak comment section kalau kita post video mana-mana? Baca, tapi bila sakit hati sangat Okay, tutup je. Buang, delete, block. Itulah dia kan. Sebab kita pun kena jaga kesihatan mental kita juga. Betul. Jadi kalau komen-komen yang kurang bagi saya suka guna pepatah, bila orang baling batu, kita baling bunga. Di mana kalau orang komen benda yang tak elok, saya cuba jelaskan apa yang saya boleh perbaiki, dan saya akan cuba perbaiki untuk next. Dan kadang-kadang apabila kita respon kepada komen-komen yang macam tu, diorang akan rasa macam budak ni sebenarnya budak yang boleh terima kritikan, dan diorang akan balas dengan satu komen yang positif. So kita cuba convert daripada negatif kepada positif. Macam ni, kill them with kindness orang kata. Kill them Betul. with Itu lagu. kindness. Macam Lagu. Aduh. Okey, kita ada satu area yang menarik sebab ada beberapa projek yang akan datang yang mungkin Sufian belum boleh cerita lagi. Tapi ke arah mana projek-projek yang mendatang ni? Is it more macam Lebih besar daripada Power Rat tu ke? Power Rat ke? Okey, kalau nak cakap lebih besar daripada Power Rat, sebenarnya dia bagi saya memang paling besar dalam hidup saya. Sebab tu adalah salah satu goal yang saya nak capai daripada saya start mula menjejak kaki ke dalam bidang editor. Saya teka apa ni, tak apa. Tak apa, kita simpan. Okey, Dia macam Power Rat, macam mana Sufian dapat that contact? Saya di approach oleh Marvel Malaysia, dan sebab dorang dah lama tengok video-video saya dah pernah collab dengan a few artis sebelum ni untuk promote movie. So bila dorang nampak, okey, kita cuba approach Sofian untuk promote Ant-Man, movie yang baru nak keluar kan. So bila dorang approve, dorang tanya nak tak collaborate dengan artis Ant-Man, pelakon aktor Ant-Man untuk promosi filem tu. Bila kita orang dapat offer tu, kita orang teruja kan? memang teruja sebab bila dapat email daripada Marvel, so benda tu akan rasa macam betul ke ni? Sebab scam. takut scam. Ya, betul. So alhamdulillah memang diorang respon dengan apa orang panggil yang valid punya email address, dan kita orang memang excited, dan kita orang cuba buat sampai jadi. Jadi having said that, kalau you dah kata yang terbaru ni dah capai you punya impian yang pertama, jadi apa lagi yang moving forward, yang ke depan, apa yang you nak capaikan lagi dalam karier you? Dalam karier saya nak bina satu production dengan tim saya untuk hasilkan video-video yang orang panggil taraf-taraf yang tinggi, di mana kita orang boleh hasilkan CGI yang bertaraf movie. Sebab sekarang apa yang saya buat sekarang adalah taraf-taraf media sosial sahaja. Kita buat untuk Instagram, YouTube kan. Tapi saya nak cuba untuk jejakkan diri saya, libatkan diri saya dalam menghasilkan movie-movie yang ditayangkan di wayang. Okey, kita akan hold that thought. Kita akan rehat sebentar, kemudian nanti kita akan teruskan bersama kita dengan Lebaran Awani. Bukalah hati. Kami dari Kahira mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu amin wa antum bi khair. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kahira ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Kahira ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.
Maaf zahir dan batin. Kami dari Education Malaysia Egypt mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, bertemu kembali dalam Lebaran Awal ni. Kalau tadi kita banyak cakap pasal kerja sangatlah dengan Sofian ni, kita nak sentuh sikit sebab Sofian ni boleh kita kata pengantin baru. Dah 8 bulan jadi sebagai seorang suami. So tahun ni mungkin bukan mungkin memang dah suasana raya tu lain. So bagaimana suasana beristeri pada kali ini? Dia rasa macam orang panggil lebih bahagia, lebih gembira dan suasana lebih meriah lah. Sebab apa? Dulu kita bangun, kita siapkan diri seorang-seorang. Sekarang kita dah berteman. So benda tu Ada lebih orang meriah. siapkan. Ya, betul. Dan tahun ni juga ada OOTD orang panggil berdua. Itulah. Tapi orang cakap pengalaman baru ni kayak macam mengajar kita untuk lebih orang panggil apa? Berpada-pada lah. Sebab dulu macam kita, bila kita seorang, kita orang panggil apa? Kita orang panggil terlalu gembira Independent ke apa? bukan, dia macam lebih kepada bila kita beraya seorang-seorang ni macam-macam kita nak pergi, semua tempat kita nak pergi, tapi bila dah beristeri ni kita akan pilih tempat-tempat yang kita rasa macam larat je untuk pergi. You kena considerate. Betul, kena consider ya. Tak boleh macam semua tempat kita nak pergi. Ini pengalaman baru untuk saya kan. So memang sebenarnya saya tak lalui lagi kan. So bagi saya Ya, this is the first raya. Contohnya macam raya pertama saya back in I don't know 19 years ago. That was the first time saya pergi ke Kelantan, first time saya pergi ke Pasir Mas. First time sangkut dekat jam 12 jam. First time naik jalan dekat Sawah Padi masuk ke negara seberang, bawa balik beras. Selalu you go south Selalu I go south sebab keluarga saya keluarga Johor dan Singapura. Pada partition yang dilakukan pada zaman dulu tu, separuh keluarga saya dekat Singapura, separuh dekat Johor. Jadi it was always southern Perbezaan area. tu. Always southern. Kalau tak dekat Johor Bahru pun dekat Kuala Lumpur. So masa nyambut raya pertama sejak kahwin dekat Kelantan, sangat strange for me. And then everybody was speaking Kelantan. And then they tried their best kan nak cakap bahasa Malaysia yang nak try to macam adapt logat dengan KL. new suasana. Tapi kan? it's also fun sebab dia experience baru. betul. And bila macam mak budak-budak saya ni bila dia balik Johor Bahru, but same experience for her juga. Dia macam orang Johor celebrate raya macam Strange. ni. It feels strange to me. Bukan strange, dia macam unik sebab setiap lokasi ada unik dia masing-masing. Sambutan yang berbeza. Ya, betul. Tapi Sofian ni dia lain sebab isteri dia pun dari tempat yang sama, Kelantan. Betul. Negeri yang Tapi sama. within Kelantan pun macam-macam. Tapi alhamdulillah tak ada banyak beza lah At untuk least tempat tu. tak ada lah nak berebut Berebut nak balik raya raya balik mana. Tak ada. Antara benda yang sangat pahit manis lah melalui marriage Perkahwinan. depan Ramadan mesti juga interesting kan? Betul. Buka puasa together dan sebagainya. Betul. Yang Dan tu sahur juga. Sahur is also interesting. Sebab masa dating tu satu hal, tapi masa kahwin tu is different. I remember very clearly how it was for me masa first Ramadan tu. You Betul. ceritakan sikit. Nanti Ibrahim cerita pula. Aku Kita punya pengalaman. dah pernah cerita aku. Kalau macam sebab saya bekerja full time dan isteri saya pun baru masuk alam pekerjaan. So kita orang punya masa agak terhad, tapi bila kita orang momen-momen yang best bila kita nak menyediakan juadah berbuka lah. So sebab isteri saya ni dia bagi saya dia adalah orang yang pandai memasak dan apa yang dia masak membuatkan saya rasa macam tak cukup. Dalam masa yang sama saya cuba nak belajar memasak dari dia, and bila nak menyediakan juadah berbuka ni, momen untuk kita menyediakan tu saya tolong potong ini, dia tolong masukkan dalam minyak. So kerjasama. ya, benda baru untuk saya lah. Sebelum ni kita makan order atau makan kat kedai kan, sebab kita memang tak ada experience. Tapi bila dah berumah tangga ni, benda-benda macam tu benda baru untuk kita dan benda yang sangat bagus untuk kita belajar. Lagi-lagi saya sebagai lelaki lah. Ya. So Nabila menyambut tahun pertama kerja dekat Awan ni pernah tak? So far pengalaman memang manis, tapi ada juga pahit dia. Ada pahit. Ada nothing to do with me. I baik. Tak ada. I pandangnya just eye contact. Ada. Tak ada makna behind. Tak, sebab untuk tahun ni, tahun pertama yang Nabila interact dengan Betul, bekerja di orang. news. Is it hard for you?
Okay. I'm adapting to it. Kita ada suasana ataupun kawan-kawan yang membantu. So far rasa orang kata semangat lah dengan bantuan kawan-kawan. So far tak ada susah. You jangan pressure I. Jangan pressure. Okay. Kita pressure dia. Okay. Okay. Jadi disebabkan ni, apa yang Sufian rasa momen yang sangat menarik sepanjang Ramadan, that one thing yang macam memorable sangat. Is it like a simple thing like bangun together, potong bawang ke apa benda ataupun something else? Ya, rasanya dua momen lah, berbuka bersama dengan bersahur bersama. Sebab sebelum ni kita bangun sahur pun seorang-seorang, kadang-kadang makanan semalam yang kita order untuk makan, tapi kali ni orang bujang kan, kita order semalam je, tapi kali ni kita bangun lebih awal untuk ada masa untuk menyediakan juadah bersama, untuk bersahur pun bersama. So kira macam benda yang baru untuk saya dan benda yang sangat orang panggil takkan dilupakan lah. Okay. Kita ada expectation sebelum kahwin. Kita ada imagination, this is how it looks like. Betul. Dia macam mana? Dia tally tak? Ke sangatlah macam berbeza. You fikir macam ni, suddenly Ke reality you is a bit... thinking you expect high sangat, dan sebenarnya macam mana? Dia macam betul lah, saya yang letakkan harapan pada diri saya sendiri terlalu tinggi, sampaikan bila dah kahwin saya rasa macam saya tak mampu untuk buat benda ni. Contoh untuk teman isteri masak setiap hari, saya tak mampu. But memang sekarang pun masih tak mampu ke? Ataupun Dia bukan mampu, dia dengan lebih kepada saya kena fokus sebab saya bekerja full time dan saya hanya boleh fokus karier saya sendiri pada waktu malam. Okay. So dia macam kita kena bahagikan masa. Okey, saya buat editing video, isteri saya akan masakkan masakan untuk saya. Macam untuk berbuka bersama-sama. So that's the thing, cooperation, collaboration. Betul. And of course, roles also has to be appreciated. It's not easy masak dekat rumah. It's not easy jaga bersihkan rumah, basuh baju. Juga peranan seorang isteri tu macam sangat-sangat tinggi. dia belakang career Di Sofian belakang sendiri. tadi, it's not salaried. That's the most important thing. Kita tak monetize the housework, so the appreciation tu sangat tinggi, dan perhaps how we can tolong saling membantu Betul. di rumah. Mungkin nak tanya sikit lah, peranan isteri dalam kerja you, apa yang dia bantu? Mungkin dia boleh tolong editing juga ke macam mana? Okey. Tak, isteri saya dia tak buat editing, tapi bila saya buat editing, Account juga ke? dia pun belajar akaun juga. Cikgu itu dia patut sangkut macam tu. Dia lebih kepada tutor lah, kita cikgu tutor. Tapi tak adalah cikgu sangat. So peranan isteri saya adalah bila saya buat editing, bila dia yang teman saya. Kadang-kadang saya yang busy, dia yang tak tidur. Dia yang merisau kan? Sebab saya dah cakap tidurlah dulu, biarlah. Sebab saya bila saya buat editing, saya tak sedar masa berlalu. Kadang-kadang pukul 5 pagi baru kita sedar lah dah pukul 5. In the zone. Tapi dia teman saya untuk macam dia orang panggil apa, create satu suasana di mana saya tak bosan edit seorang-seorang, saya tak mengantuk sebab dia ada kat sebelah. So peranan dia memang Berbeza lah support. dengan sebelum masa pertama Betul. bujang lah. Are you more productive, less productive now? More produktif or less? Lebih produktif. Sebab kadang-kadang apa yang saya perlukan dia dah sediakan awal. Contoh saya nak edit video, dia memang akan prepare orang panggil air untuk saya segarkan diri saya. Kalau kadang-kadang dia tanya nak makan apa-apa, dia akan sediakan tanpa saya minta. So benda tu macam dia tahu saya penat editing, dia tahu saya penat nak fikir apa semua, so dia akan tolong ringankan apa yang dia mampu. Okey. Bukalah hati kita untuk menghadapi tahun yang sangat menarik, tahun 2023 pasca pandemik, semua makin interested, makin kerja, makin rajin dan sebagainya. Lepas tu kita tengok pula ekonomi dia not that great, but not that bad as well. Betul. Tapi cost inflation meningkat dan kerja juga semakin susah untuk dapat dan sebagainya. Jadi barang naik semua. Barang naik, especially food. Jadi apakah ini soalan ni saya nak tanya dekat Nabila juga. What is the aspiration and wish untuk tahun ni? Maybe Sufian dulu. Saya rasa Nabila dulu. Nabila Saya dulu. dulu. Saya tahun 2023 raya tahun ni. Saya mengharapkan suasana yang lebih bahagialah dengan insya-Allah. Wow. Tak adalah. Doakan yang baik-baiklah tiba. Okay. So, ada aspiration untuk mencipta sebuah movie yang akan dipaparkan dekat silver screen, insya-Allah one day. Movie apa agaknya nak buat? Kalau saya memang akan lebih kepada apa yang saya tahulah. Memang dia lebih kurang macam movie yang melibatkan CGI, yang bila orang tengok orang akan rasa macam wah, orang Malaysia dah boleh buat macam ni. Sebab saya tahu yang orang Malaysia ramai yang boleh buat, tapi diorang belakang tabir, diorang suka orang panggil berselindung. Dan saya cuba nak bagi benda orang panggil apa, nak capai satu benda yang baru. Saya nak cabar diri saya sendiri untuk hasilkan benda yang
Saya rasa orang lain, orang panggil macam mana? Orang lain tak tahu yang orang Malaysia mampu buat. Sebab orang Malaysia memang ramai yang orang panggil kreatif, yang orang panggil ada panggil bakat. hidden talent. Betul. So saya kalau boleh nak kita cuba gather ramai-ramai untuk create satu orang panggil art yang kita tunjukkan ni lah Malaysia. Kita bawa nama Malaysia tu ke Betul. persada dunia. Betul. Okay, fantastic wishes. Kita untuk hari ini menyambut Lebaran Awani, bukalah hati di restoran D1 Bangsa Shopping Complex. Ya, got it right, second time round. Kita akan rehat sebentar, kemudian nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas kita, Zulfitri dengan dan juga Najib Arif. Selepas ini bersama tetamu jemputan yang lain. oh dahsyat tetamu tu. Tapi tak sedahsyat tamu kita. Tamu kita paling best. Okey, kita rehat sebentar. Assalamualaikum. Kami dari Glasgow, Scotland mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Anwar Kamarudin, isteri dan juga anak-anak yang kini berada di Islamabad, Pakistan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, terutamanya kepada keluarga yang kini berada di Kuantan Pahang, sahabat handai dan seluruh rakyat Malaysia. Kami di Suruhanjaya Tinggi Malaysia Islamabad mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Kedutaan Besar Malaysia di Hanoi, Vietnam ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Kahira mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu amin wa antum bikhair. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kahira ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Kahira ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin dari Kairu. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Education Malaysia Egypt mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya Pio Amin. Saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Inilah waktunya untuk kita bergembira, bersilaturahim, tanda puas kita beribadah dalam bulan Ramadan. Moga-moga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal berhubung dengan internet pantas di rumah hanya dengan Astro Fiber. Satu rumah, satu internet. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hi guys, Katrina here. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Hello, hi, Assalamualaikum. Saya Nadir Nasar ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menonton Astro Awani. Jangan lupa untuk makan puas-puas kerana raya hanya ada satu tahun sekali saja. Sekali setahun. Raya sekali setahun, sorry, puasa. Tak jam sikit. Selamat Raya guys. Bye-bye. Okey, kembali kita dalam Lebaran Awani. Seronok Nabila dengan Ibrahim Sani Bahir Raya. Kesian Nabila kena bully kat situ. Tapi malam ni kami masih lagi berada di D1 meraihkan Hari Raya Aidilfitri di sini di Bangsa Shopping Center kerana kita berkunjung ke kampung selebriti kita. Seterusnya, kampungnya di Bangsa. Saya Zifalak, terima kasih kerana sudi bersama kami. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, and thank you for having me here. Dan kami bila interview dengan Sezi, kita nak bawa budak-budak high council tapi sebab dihantarnya cikgu jadi wakil. Bukan jadi wakil dan dia kena balik kampung sebab asrama tutup. Faham? But Sezi, high council dan juga raya. Kita cerita raya dulu lah ya. Okey, boleh. Raya.
kampung Sezi di Bangsa. Consider as a Somewhat kampung. Bangsa sebab saya dibesarkan di satu area yang dekat dengan Bangsa, which is Bukit Damansara. So sekolah lama saya pun masih kat situ lagi. Anak-anak saya pun sekolah situ sekarang ni. So yalah, boleh katakanlah Bangsa ni macam kampung juga sebab sering ke Bangsa dulu masa saya kecil. Tapi itu adalah benda yang agak normal untuk kebanyakan generasi muda. Berkampung di KL ataupun di kawasan Bandar. Tapi ada tak rasa rugi atau missing something about the feel of raya semua? Of course, because okay, so sebenarnya my family ni, I think the furthest we've been is Kajang. So and my family sebenarnya daripada Sumatera. Okay. So we're all orang Minang. So when they moved, when my great grandparents moved, mereka terus ke Kajang KL. Okay. So kita dah memang tak pernah ada kampung. So I tak pernah ada kampung yang selain daripada Kuala Lumpur. So masa saya membesar, saya dengar kawan-kawan saya bercerita, oh kita balik sini, balik ke Terengganu, balik ke sini. I tanya my mom, kenapa kita tak balik mana-mana? Mama kata, kita balik ke Ampang. That's where your kampung is. Your kampung is Kuala Lumpur, my dear. I'm so sorry. So that was my life story growing up lah. I've never been able to nak balik kampung ke mana-mana sebab saya tinggal di kampung saya. Tapi belah suami pun ada kampung di Negeri Sembilan kan? Yes. So bila saya berkahwin dengan suami saya, kampungnya dia daripada Negeri Sembilan, Port Dickson. So adalah banyak tahun kita pulang. Ada juga momen yang balik ke PD. Banyak. Actually, almost every year kita balik ke So Port valid Dickson. lah lagu Balik Kampung Sudirman tu. Ada feeling lah. Ada feeling jam je lah. dalam kereta. Tak apa, feeling. Tapi the good news tu tak masuk traffic jam ke apa-apa sebab 1 jam. 1 jam. Tapi Tapi Sezi kata tak traffic jam. Tapi balik Kuala Pilah kalau balik berjam-jam. Ya contohnya. ke? Tapi I balik masa hari raya Hari pertama raya tu. pagi tu. Pagi tu. Ataupun kita yalah pagi tu. So kita tak pergi not the day before. Okay. So escape the jam lah. Tapi Sezi, dalam masa yang bersama anak-anak dah makin besar. Tapi ada lagi baby ada yang lagi 3 tahun. Jadi kadang-kadang orang selalu kata lah bila dah rumah tangga ada anak, oh ni raya untuk anak-anak. But dalam masa yang sama, apa value yang cuba nak bagi ke anak-anak you? Ada kadang-kadang bila kita dah dewasa kita rasa macam oh kita terlepas value ni, tapi kita mungkin nak anak kita rasakan benda tu, nikmat raya. What kind of value yang you rasa you nak nurture anak you untuk raya ni? Faham. I think I understand the question. For me, the nikmat raya, the value of raya for me, most of it, or I think ultimately what it is family. Yeah. It's being able to meet my family, berjumpa dengan keluarga yang kita jarang berjumpa, especially keluarga yang macam your second cousins, your parents punya cousins yang mungkin tinggal di luar Kuala Lumpur. So and then bersama dengan sepupu-sepupu saya, because I'm actually really really close to my family members. My girl cousins yang kalau kita dengan my guy cousin juga, walaupun dah tak semuda dulu, bila berjumpa masuk open house raya masih kecoh. Anak-anak pun tengok kenapa. Betul ke diorang ni kan actually? Hal mak bapak aku macam ni kan. But we are still so kecoh because actually when I was growing up, bila I tengok my mum dengan her siblings dengan her cousins pun kecoh tak ingat. So I think that's the value that and I think that's why until now I love raya. I don't think when it comes to raya, oh now it's raya for anak-anak. It's still for me, honey. Okay. It's still for me. I love raya. I look forward for raya because ini adalah time bila saya dapat berjumpa dengan my family members yang jarang berjumpa, dengan anak-anak sekali, dengan the in-law sekali, dengan suami-suami sekali, and catching up. It's just that beauty of togetherness on that first day and second day and third day, or whenever you do your open house. And I think sebagai seorang Malaysian, the one thing I can say is food always unites us. Yes. So when you put family members with great food on top of it, it's like a call for the best thing in your life. Masak atau beli? I masak sekarang. Oh, I'm glad to say I masak sekarang. Apa menu? Apa menu tahun ni? Menu tahun ni, okay. So last year saya buat open house. Mungkin saya akan ikut idea ni juga. So I did open house 3 hari berturut-turut, meaning different groups lah. So tak adalah pening banyak sangat orang datang. Dan lebih seronok untuk kita berbual. I rasa yes, lebih fokus. Dapat one on one bersama dengan tetamu you daripada you macam terlalu kecoh. I buat nasi lemak. Masa I buat open house tu dah second week of raya, so ramai yang appreciate dah lama tak something rasa nasi lemak. different. Okay. So sampai I berkali-kali masuk ke dapur kena masak nasi tu berapa kali. Because the sambal I think I did was quite awesome lah. Dalam kawasan kita santang ni. Yes, tapi balik Johor. Macam mana? Boleh jumpa mak tu ni. Tapi saya kata I'm glad yang you dah masak dan sebagainya. Kepada siapa yang rasa macam kadang-kadang kita rasa oh kita masak sambal atau kita masak rendang tak sama macam nenek kita, makcik kita. Yes. For girls, how macam ni you nak rasa macam raya ni juga opportunity terbaik untuk kita recreate the tradition dan sebagainya. It's funny that you brought that up because this year I nak it's going to be my first attempt at doing my nenek punya ayam kalio.
So it's very Minang dish kalau you guys boleh dengar, but it's apparently it's very Minang dish. Dan so it's famous. Semua orang kenal my nenek punya ayam kalio, but my nenek dah lama tak masak. She's so much older now. She's in her 80s, so dia dah macam lupa sikit, but my mum still remembers the recipe. So I dah cakap kat my mum, "Ma, I want to do this." So dia dah hantarlah the recipe. So wish me luck. Okay. But I think for me it's just to start it. Ya, betul. Kan kalau tak langsung tak buat apa-apa dan juga Ya. kita lupakan perkara itu. Okey, cukup pasal raya. The mood of High Council masih lagi ada. Raya ni ramai nak cerita pasal kapla dan sebagainya. Tapi Sezi, I think saya rasa satu perkara yang kita respect dengan watak Sezi juga dalam tu, secara peribadinya, dah lama tak berlakon. Bila berlakon semula, impactnya itu dirasai. Sekecil watak ataupun watak-watak sekali apapun, semua ada impactnya. How the experience bersama dengan High Council? Experience, I would say it was amazing. Memang masa end of 2021 saya dah cakap saya nak mula berlakon balik. So tiba-tiba 2022 came and then another one came and then Project High Council came. So in a way, I memang bersyukur sangat my come back to the industry and I get to be in such a fantastic show, and not because of the phenomena itself. Before the phenomena, before all this happened, which until now me and the boys are still talking about it, we're like, what just happened? How did we become like this? You know? But the fact masa pertama kali saya berjumpa dengan director, creator dengan the co-director Anwari dengan Ika, saya dapat panggilan daripada diorang, daripada the casting. Dia kata kita nak Sezi sebagai Puan Faniza. Cast-cast yang lain kena buat casting. So but I guess Anwari said I dah envision Fariza mesti kena Sezi. And Puan Faniza is actually his real teacher. Oh ya? It's based on a true Puan Faniza, by the way. Cuba cerita sikit pasal real teacher. I've never met her, so tak tahu. Ini kena tanya director Anwari. Sebab dia memang ada seorang Puan Faniza English teacher masa dia dibesarkan, masa dekat sekolah. So for the real Puan Faniza, I hope I did you justice. Wherever you are. But so from the time when I met him and then dia cerita pasal ni, dia cerita lah Project High Council semua, and this was before I saw the script. I was so bought into it. I was like, this sounds like an amazing story. And cara dia explain character, unlike how I've been explained a character before. Oh, ni cerita ni cinta semua. It's like, no, your character Puan Faniza, you carry the weight of the story. And for those who have watched Project High Council, mungkin akan lebih faham apa yang saya nak bercerita ni lah. Puan Faniza, your voice carries through the series. You dengan Mr. Sin. When Puan Faniza needs to be a conviction, and then she sets the theory with a lot of the flies for this, because there are different contexts altogether when it comes to that. So he's like, and when I heard that, I was like, wow, this is so complex. This is something as an actor, you want that. You want that sort of complexity that you can bring in. So from then on, before the phenomena, before it got released, already was so excited to be a part of a project as phenomenal as this in terms of script, in terms of storyline. Untuk seorang Sezi Falak, sebab ini adalah macam saya kata tadi 2021 nak kembali berlakon, dah ada watak dan sebagainya. Watak yang macam mana sebenarnya yang didambakan selepas High Council contohnya untuk seorang Sezi Falak? Sebab sebelum ni kita ingat Kul Kincu sebagai contoh, tapi memang benda-benda yang melekat di fikiran kita. Selepas ini apa yang didambakan untuk seorang Sezi Falak? So many. I think I tak cukup bawa watak yang banyak lagi. Well, I can name a few. Maybe something complex, a woman. You know what? I think not a lot of stories on women are told yet. Not yet. Women, it's all about love, it's all about this, which is great because that's what people want, that's what the Rakyat wants. What about a woman who's been beaten down so hard that she needs to rise up again to face the world for the sake of her children, for the sake of herself, to love, for her to learn to love herself again. Maybe she had gone through a divorce, because there are a lot of women like that. Bukan mangsa semata-mata. And then bukan just mangsa, not just mangsa itu, but women who's, you know, being in a society like ours, something more complex. Yes. I don't mind an action film as well because I'm very physical. I don't mind being a bit of a bad gal. I think a lot more leader women roles. A minister or something. Why not for, you know, like we have YB Nurul Izzah, her trials and tribulations of what she has to go through. A story based on something like that. Hannah Yo. I think a lot of those stories are still yet to be told. I suka bila Sezi kata macam tu, saya teringat bila Michelle Yeoh, Tan Sri Michelle Yeoh ni. Bagaimana dia memberikan inspirasi kepada Sezi dan juga Michelle Yeoh bukan sekadar pelakon tapi ikon dan juga membawa naratif yang cukup besar, bukan saja dari Hollywood tapi
bagaimana inspirasi kepada Sezi? First of all, she's been my inspiration for a very long time. Sebab saya dah tahu pasal her growth daripada Ipoh, and then I think there were a couple of things that I missed out. But saya tahu dia bermula kat Hong Kong semua, and jalan, and then and then she had little appearances in different Hollywood films. But masa dia menang tu, I just went, oh, I cannot imagine anybody well deserved. Of course, kita sebagai rakyat Malaysia, kita memang proud. But at the same time, bukan pasal kita rakyat Malaysia saja. Kita tahu perjalanan dia, kesusahan dia. All those roles that she played in the movie Everything Everywhere, all at once. All the roles that she's played for the past 20 over years has amounted her to making this role in this movie an amazing role. Saya rasa all that journey. Tapi saya suka speech dia. Dia kata, don't ever let anyone tell you that you will be beyond your prime. And then women of any colour and race see where I am now. So I think that's the inspiration. Secara peribadi, bila saya tonton High Council, saya rasa kenapa Sezi Falak ni tak berlakon banyak? Dia patut bagi banyak watak lagi. Sebab daripada Golan Giju dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin there's some more stuff coming out. Itu kita tunggukan. Dan tadi Sezi dah cerita pasal YB Nuriza. Kita tanya pula YB Nuriza. Bawa Nuriza selepas ini. Nuriza kata more stories like that, more watak like her. Okey, last sekali. Mungkin ucapan raya dan juga janji-janji untuk Ayam Kalio, rakan-rakan dan juga saudara mara tahun ni. Macam mana kita nak menyambut raya tahun ni dengan suasana yang lebih meriah dan juga lebih bermakna untuk ahli keluarga. Mungkin ucapan raya untuk kepada anda semua, Sezi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. May your raya bring you a lot of joy. Yelah, we had a couple of years of break daripada raya. So saya rasa raya ni kita lebih appreciate pada kali ini. So here's wishing you a beautiful raya bersama dengan keluarga you, dengan kawan-kawan you, over delicious, super delicious food, and just have a beautiful time spending time with your loved ones. Itulah mesej. Terima kasih Sezi. Selamat Hari Raya. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Lebaran Awani pada kali ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, hari ini seluruh keluarga Astro melalui inisiatif Astro Kasih, kita turun ke Kampung Medan. Kampung Medan ni untuk kita mendekati penduduk, bukan sahaja itu, dan kita juga bagi segala macam, pukul lampu ada, sejadah ada dan pelbagai lagi. Assalamualaikum semua. Macam-macam kita bagi. Ini antara kita punya talent atau bakat-bakat tempatan kita yang kita raikan di dalam keluarga Astro, dan turut sama di lapangan hari ini. Semua free. Yang penting adalah bagaimana kita dapat mengeratkan lagi hubungan antara Astro dan juga masyarakat. Dengan tema tahun ini ialah Bukalah Hati. Alhamdulillah, syukurlah pada Allah. Anak-anak kecil ni cik, boleh ambil besar lagi ni. Kalau amat tak jauh. 1, 2, 3. Okay, kita berada dekat Masjid Taman Medan. Kita masak bubur lambuk, kita pack bubur lambuk dan kita agihkan kepada penghuni setempat. Betul tak Nadia? Betul. So hari ni kita ada Astro CSR Ramadan Raya Astro, which is Salam Ramadan, me and Kasrina, and ada few more artists as well. Fazik semua buat 2 bekas lebih bubur lambuk, dan bubur lambuk ada 1000 bekas yang kita akan distribute throughout the whole area di Kampung Medan ni. And the best part about it is it's my own kampung. So saya duduk di sini, so very happy to do it with Kasrina as well. Bukalah hati ni, because I think every human being kita semua start daripada hati sendirilah. And then Ramadan itself is menahan kelaparan dan juga dahaga. Menahan kelaparan dan dahaga ni sebenarnya senang, tapi sebenarnya puasa hati yang it's hard untuk mendapatkan zat-zat bersih kepada jiwa dan raga anda. So Bukalah Hati ni basically it's clean the one dalam hati you dahulu sebelum you clean anything yang selepas ni. Bila kita bukalah hati kita akan menerima more good things are to come when we open our hearts. Betul. Most memorable raya yang tak boleh lupa, I think
Oh, I think back in few years time, 4 tahun lepas kot. Nadi rasa time masa Nadi dekat masih belajar di UiTM Lendu, Nadi rasa Nadi balik on the first day of Raya. So beraya di dalam bas. So that's the sedih, at the same time macam happy sebab sampai. So macam it's a mixed feeling between between being in the bus on the way balik kampung dan juga tak boleh ada di first day of Raya. For me, the most memorable would be I think 2 years ago masa kita raya during PKP. Itulah first raya yang tak dapat disambut bersama extended family. So rasa dia sendu sikit tapi dah pakai cantik-cantik baju raya semua tapi kita beraya through FaceTime. So because of that, every raya sekarang ni dia macam extra sweet, extra memorable and we're the type to make most of it every time kita berkumpul as a family. Inilah yang uniknya di Malaysia. Semua orang, bukan sahaja orang Islam tetapi juga lain-lain kaum dan agama turut merayakan Aidilfitri. Ya, tetapi cerita mereka tidak sama. Dan ini kami bawakan kepada anda kisah-kisah berbeza, pengalaman yang tidak boleh dilupa sampai bila-bila. Pengalaman raya yang paling tak boleh lupa? Tak boleh lupa tahun lepas lah. Kelang kabut, terkejut kan. Semua kita dah buat persiapan. Kita ingat kan raya pada tarikh tersebut. Rupanya tarikh yang lebih awal lah. Jadi kita tahulah macam kat sini semua kelang kabut. Yang nak masuk bazar Ramadan nak keluar, masuk balik sebab nak cari keperluan lah masing-masing. Itu memang saya tak boleh lupa. Lagi-lagi saya ada kat sini. So nampaklah gelagat orang lah. Itu yang paling tak boleh lupa lah. Gelagat yang paling kelakar je tengok apa? Yang paling kelakar beli slipper sebelah lagi terlupa nak ambil. Ya macam tahun lepas cikgu ada kat sini So tahun ni kalau terkejut kan macam mana keadaan? Kalau terkejut tak ada terkejut macam tahun lepas lah. Mungkin terkejut sikit kot sebab diorang dah ready lah. Kalau terkejut kan. Itu je lah. Tahun ni balik mana raya? Raya kat sini, KL je. Kampung Pandan. Okey, terima kasih Cik. Pengalaman yang saya tak boleh lupa yang raya tahun lepas, yang terkejut tu. Malam tu orang rumah saya dia dah masak standby dah. Sebab kalau ikutkan jadual, hari kedua baru raya. Malam tu juga kita orang bertolak. Pagi tu kita orang dapat tahu yang hari tu dah raya dah. So kelang kabut lah semua. Sampai je kampung, nasib baik bini dah standby kan masakan apa semua kan. Tinggal hidang je lah. Tapi tak ada lah kelang kabut sangat. Cuma baju raya tak sempat nak beli. Kampung saya ada 2 tempat bang. Masa tu balik Tangkak. Sampai pagi. Sampai tu terus main raya. Nasib baik sempat. Apa pengalaman raya Kak? Pahit ke manis ke yang daripada kecil sampai ke hari ni yang Kak tak boleh lupa? Itulah pengalaman masa sekolah dululah kan. Sebab masa tu mak ayah tak ada kereta. So kita nak book tiket. Sebenarnya last minute lah nak pergi kat Jalan Duta kan. Masa tu sekitar tahun 2000 kot, tahun 1999 kan. Memang semua orang banyak naik bas. So dapat tahu yang bas lebih kan, bas yang tambahan tradisional tu tak ada pula. Bas tu tak disediakan. Jadi kita kelang kabut lah. Terpaksalah call pakcik patah balik dalam Jalan Duta ambil kita orang.
Jadi saya pun menumpang lah. Lepas tu jalan jam malam tu. Jadi kita orang macam lambat sampai. Kita orang sampai pukul 10 pagi di hari raya pertama. Itu adalah satu macam kanak-kanak kan, situasi macam tu. Kita naklah raya di pagi raya kan. Pakai baju raya dah sampai kampung kan. Kita sampai pagi tu dalam keadaan mengantuk dan kita raya petang tu. So satu pengalaman dalam situasi kanak-kanak saya balik Kedah. Dia sangkut jam 15 jam lah. Dengan ada aksiden masa tu kan, aksiden kat jalan. Lepas tu kita orang pun tempuh highway pun 400 km dengan kereta, dengan bas banyak kan. Tak nangis? Nangis lah, kenapa tak sampai? Kita orang budak-budak kan, macam rasa macam macam tak best lah. Kenapa mak ni macam kita menyalahkan keadaan. Bila dah pasal baru faham yang benda ni uncontrol kan. Benda yang orang kata unpredictable. Benda tu macam-macam boleh berlaku dalam situasi raya. Itulah kalau macam kanak-kanak itu yang saya tak boleh lupa. Maknanya saya tak raya betul-betul pagi tu. Saya raya lepas petang tu. Tidur tu baru ni. Excited bila nak sampai Lala, tak tidur dan malam tu baru nak pakai baju hari malam, petang tu. Macam itulah. Tragis. Memang tragis cerita ni. Boleh tak kongsikan dengan kita orang apa story raya yang paling tak boleh lupa? Paling tak boleh lupa ya. Kalau story raya paling tak boleh lupa tu, saya beli baju Melayu tapi tersalah saiz. Mana tu? Perincikan storynya tu. Perincikan saya pergi malam raya, saya beli tapi tak tengok saiz sebab orang tu bagi je macam tu kan. Lepas tu saya pun ambil beli je. Dah pagi raya tu saya buka nak pakai. Saya time tu pakai M, dia bagi saya SS. So pagi raya tu saya memang tak ada baju Melayu. Memang tak bawa spare ke? Daripada hari tu saya kerja kedai baju Melayu. Dendam ah? Senang terus saya dapat saya punya baju Melayu. Kenapa masa yang beli baju yang salah saiz tu tak check dulu? Sebab rushing bang, saya nak beli kuih lagi, nak beli tu lagi. Jadi saya time tu saya tak fikir panjang lah. Saya just beli dan terus bawa balik. So habis pagi tu baju dah tak muat, pakai baju apa? Saya pakai baju jalan bang, raya kedua punya baju. Baju kemeja apa semua. Itulah kesimpulan daripada cerita perik saya lah kalau hari raya. Alright, terima kasih banyak. Itu sahaja. Punya dendam tu jual baju Melayu. Apa pengalaman raya abang yang daripada kecil sampai ke hari ni yang tak boleh lupa? Pengalaman raya saya waktu kecil saya dah tak dapat duit raya. Itu momen yang paling sedih lah. Bila? Waktu saya umur 4 tahun. Saya dapat duit raya dengan saudara saya. Itu paling sedih. Kenapa tak dapat duit raya? Saya tak tahu kenapa dia tak bagi. Padahal saya kecil. Saya tak dapat duit raya. Itulah momen paling sedih. So apa ubatnya tu tak dapat duit raya tu? Ubat dia tak dapat duit raya. Ubat dia tak dapat duit raya menangis lah bang. Rasa sedih lah tak dapat duit raya. Saudara tak bagi. Kita umur 4 tahun waktu tu hari raya mesti baik. Salam tunduk. Salam tunduk. Tunduk macam ni bang. Pun tak dapat duit raya? Tak dapat bang duit raya bang. Duit raya paling banyak pernah dapat berapa? Okey, paling banyak saya dapat jujur saya cakap jangan apa jangan terkejut Dia tak terkejut. Okey, RM10. Serius ah? RM10. Betul. Macam mana tu? Abang terkejut nampak, abang terdiam. Ingat RM10,000? RM10. Tak apalah, janji ada kan? Ada. Okay, kalau nak bagi duit raya, boleh kata nombor akaun bank saya. Apa pengalaman raya yang abang paling tak boleh lupa daripada kecil sampai sekarang? Daripada kecil sampai sekarang pula. Memorable lah, yang paling tak boleh lupa sekali, yang paling power sekali. Pengalaman saya memang tak boleh lupa yang ni. Kain baju kurung anak saya tertinggal kat rumah. Saya nak balik ke Kelang. Dah balik ke Kelang, baju kurung ada tapi kain tak ada. So saya terpaksa patah balik ke rumah Ceras, nak ambil kain dan patah balik ke Kelang. Itu pengalaman yang tak boleh lupa. Rasanya 2 tahun lepas kot. 2 tahun lepas sebelum raya terkejut. Asal kena balik juga. Tak raya pakai kain lain. Sebab kesian kan, semua family dah pakai satu set. Dia seorang pula tak ada, kain tak ada, baju je ada. Masa tu dah jadi pada hari raya tu ke hari raya pertama? Ya. Pagi tu nak pakai baru teringat. Baru teringat kain tak ada. Alright, tahun ni balik mana bang? Sama kat tahun ni balik Kelang.
Apa ceritanya dekat raya tahun ni? Tahun ni sakit. Oh, Orang tak membeli, orang ramai tapi jalan sahaja. Oh, orang tengok je lah. Orang jenguk aja, orang tengok je. Berbanding tahun lepas okey lagi. Tahun lepas okey. Meletup tahun lepas. Hari ini memang banyak. Oh, sakit. Pengalaman raya yang paling tak boleh lupa, baju tertinggal ke, kereta rosak ke, macam mana? Abang punya cerita peribadi macam mana? Pengalaman saya ni tahun ni lah tak menjadi. Macam mana? Apa benda yang tak menjadi? Niaga tak menjadi lah tahun ni. Banyak orang cuci mata lah tahun ni. Tahun ni banyak susah sikit lah. So mungkin ada rezeki hujung-hujung nanti? InsyaAllah untuk 2 hari lagi kita pun tak tahu raya hari apa. Mungkin hari Jumaat ataupun Sabtu. Kalau hari Sabtu kita boleh rolling lagi lah. Kalau hari Jumaat mungkin balik modal insyaAllah. Target tu je lah balik modal lah. Target balik modal pun alhamdulillah lah. Okay, mudah-mudahan dapatlah balik modal. Ada rezeki insyaAllah. Ada rezeki. Kalau hari Sabtu ada lah insyaAllah lah. Dapat untung sikit pun alhamdulillah lah. Alright. Saya nak tanya sikit. Boleh? Gelastik pula muka kita. Saya nak tanya akak, daripada akak kecil sampai ke besar, sampai ke hari ni lah, apa pengalaman raya yang paling akak tak boleh lupa? Pengalaman raya yang paling tak boleh lupa? Tiap-tiap tahun memang bermakna. Dan tak ada satu pun yang ingat sebenarnya. Semuanya lupa. Nak tanya, umur berapa sekarang? 25? Take over dulu. Sini. Umur 25, selama 25 tahun hidup, daripada kecil sampai sekarang, apa cerita atau pengalaman raya yang pahit ataupun manis yang paling tak boleh lupa sampai bila-bila? 2 tahun lepas raya PKP kan, tak boleh berniaga, duduk rumah je. So duduk rumah tu buat apa tu? Duduk rumah makan mak masak je lah, tak ada pergi mana-mana. Tu je. Main handphone, tengok TV? Main handphone, tengok TV, tu je. Lepas tu esok pagi repeat? Repeat. Benda yang sama juga buat. Duit tak ada masa PKP tu ada abang, tengok. Nak cari duit pun semua susah. Duduk rumah dah tak ada ke mana, tak ada beli barang apa-apa. Daripada kecil sampai ke sekarang, sampai besar ni apa pengalaman raya pahit ataupun manis yang abang tak boleh lupa sampai sekarang? Sampai bila-bila? Pengalaman yang kita tak boleh lupa Yang tak boleh lupa kalau zaman-zaman kita budak dulu main bunga api Main bunga api, main mecun, duit raya lah kita tak boleh lupa. Itulah pengalaman yang selalu yang saya ingat. Tapi ada tak satu hari raya tu yang ada memori pahit ke, memori manis ke, tak dapat duit raya ke, tangan melecur kena mengecun ke, baju rosak ke, kereta rosak ke, samping tertinggal ke? Kalau pahit tu tak ada lah. Kalau pengalaman raya yang macam pelik macam tahun lepas lah. Raya terkejut. Tak ada apa lah. Baju raya tak ada. Suara raya tak ada. Duit raya pun tak sempat nak rasa sampul. Balik kampung pun lewat lah. Itu je lah. Tak dapat raya dengan family lah tahun lepas. Boleh cerita tak daripada detik macam mana boleh tahu berita tentang esok raya tu sampai rasa macam ada lega sikit? Bila tahu esok raya tu, itu berniaga tak? Memang tengah berniaga lah. Dengan barang-barang, nak clear barang-barang lagi. Barang dapur pun tak prepare lagi untuk masak. Memang kelang kabut lah. Last buat apa yang ada, baliknya malam raya tu balik kampung. Balik mana? Balik tak jauh pun, balik Semenyih. Betul, balik Semenyih. Balik Semenyih tu okey lah. Dia datang ziarah keluarga, ke rumah keluarga sikit, then balik KL lah.
Macam tu je lah raya saya. Kelang kabut kat sini lah bila tahu. Esok raya. Kira clear barang lah kat sini kan. Itu je lah. Habiskan barang je lah kat sini. Habis-habis. Itu pun tutup awal juga tahun lepas. Tak betul-betul sampai subuh lah. Tahu dah raya esok tu. Nak prepare barang lagi, apa semua lagi. Lepas tu nak semayang raya lagi apa semua. Baru kita balik semayang. Alright. Terima kasih. Baik, jadi bang. Selamat raya kan? Selamat raya. Apa pengalaman raya yang story raya lah? Pengalaman raya yang paling tak boleh lupa? Sedih ke, gembira ke, yang macam paling ni sampai mati pun tak boleh lupa lah? Pengalaman saya raya pada bila 2020 time saya form 5. Time tu kan PKP, tak boleh keluar. Sedih lah tak dapat nak pergi mana-mana, tak dapat nak raya. Rumah keluarga sebelah sana, belah sini. Tak boleh balik ke kampung. Tu agak sedih lah sikit. Sebab PKP kan, tak boleh nak keluar pergi mana-mana. Itu jaga. So masa tu raya dekat mana? Rumah dekat mana? Kampung dekat mana? Saya raya time tu dekat rumah saja. Rumah saya dekat Selayang. Memang kat situ je. Duduklah rumah. Tangkap gambar dengan family. Tapi tak ada keluar pergi mana-mana lah. Salam-salam, restu minta maaf semua, bagi duit raya. Itu je. Itu dah pisang. Patutnya balik mana selalu raya? Selalunya balik Bukit Sentosa aja, kampung belah mak saya. Lepas tu raya kedua, raya ketiga balik Pahang, Raub, kampung belah ayah saya. Apa kuih raya kegemaran? Batang buruk. Batang buruk Klasik juga ni, klasik. Right, terima kasih. Tak susah pun. Assalamualaikum. Tengok ada kena TV nampak famous dia. Saya nak tanya. Ya bang. Dari kecil sampai besar ni, apa pengalaman raya yang paling tak boleh lupa? Pahit ke, manis ke? Yang paling pahit bang saya beli mercun. Mercun tu dia sangkut seluar saya. Kampung tu, Melaka. Melaka tu dekat masjid besar. Masjid sana. Paling pahit bang. Kenangan paling manis bang Raya PKP bang. Paling manis duduk rumah bang. Sebab duduk rumah bang. Paling manis bang dapat spend time dengan family. Oh, itu manis juga tapi lagi manis duduk rumah. Duduk rehat tak pergi rumah raya rumah orang. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Lupakan segala kisah silam, kita bermaaf-maafan sesama kita untuk Hari Raya Aidilfitri dan kita mulakan buku baru dan juga kehidupan baru. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan sentiasa memandu dalam keadaan yang berhati-hati ketika mana jumlah trafik di jalan raya meningkat. Dengan mendadak sekali periksa kenderaan sebelum mulakan perjalanan dan rancang perjalanan anda sebaik mungkin untuk keselesaan dan juga keselamatan anda dan juga keluarga tersayang. Hai, selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Semoga semua yang merayakan Hari Raya tahun ni dapat balik kampung dengan selamat, dalam keadaan yang sihat, and hoping that everybody will have access to good food. Wishing you lots of happiness and joy this Hari Raya. Hai, anda kenal saya siapa kan? Saya baru balik dari SpaceX. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri khusus untuk semua warga Malaysia. Jangan risau, selepas ini Stage Slow akan sampai. Kami janji, kami tak akan rakam. Okey, kita bertemu kembali dalam Lebaran Awani Bukalah Hati atau tema kita Tukar Set
Berbanding dengan saksi tadi, maklumlah dekat Diwan, di Bangsa Shopping Center ini, betul kan, di BSC ini ada banyak ruang dia, banyak yang cantik. Kita Dan kena set-set macam. kita pula suka sudut-sudut yang menarik ni, semua Instagramable. So kita pun nak gunakan semuanya. Tapi sudah pasti apabila kita bersama dengan tetamu kita kali ini, beliau menyerikan lagi lah set kita ni. Betul, sangat menyerikan. Sebab kalau kita berdua je kuas segi tu, tambah Susah, seri tu. susah nak dapat seri tu. Wabi Nurul Izzah masih lagi bersama dengan kami. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Wan Nurul Izzah. So, bagaimana raya? Saya terus saja. Dah puan ya. Dah puan. Dah So, ramai tanya, nak sebut YB ke? Nak sebut Puan ke? Dia boleh kalau YB yang bertanding tapi tak kesampaian. Boleh lah. Yang berusaha. Puan saya. Tapi sentiasa berusaha. Berusaha. Ya. Tapi bagaimana raya kali ini? Sudah pasti mungkin dengan suasana yang baru secara peribadi dan juga bersama dengan keluarga Anwar Ibrahim dan Menteri juga dalam suasana yang baru. Ya. Apa yang memaknakan Hari Raya Aidilfitri untuk tahun ini? Okey. Terima kasihlah Zul dengan Najib. Thank you very much. Saya agak terkesima ditanya soalan tentang raya kerana yelah kita dah pernah lalui kan zaman menyambut Aidilfitri dalam lock up, di penjara bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi memang yang paling penting adalah di kala suka dan duka tu kita dapat menghargai hakikat kita masih bersama, kita masih boleh bertemu muka, kita masih boleh melanjutkan masa dan bermesra lah. Kerana pada saya kadang-kadang ramai yang berjauhan, kadang-kadang dah tidak ada lagi ibu ataupun ayah. Raya ni memang sangat membahagiakan, tapi kadang-kadang dia ada rasa bibit-bibit pilu lah yang pada saya memberikan ia nilai sentimental yang lebih berharga. Saya tidak mahu mengembalikan atau mengimbau kenangan pilu itu, tapi dalam masa yang sama kalau kita tidak kenang, kita tidak merasai kemanisan yang ada sekarang ini. Benar. Usia ketika itu mungkin 19-20 tahun pertama kali ke penjara dan juga ke lock up. 17. Bagaimana sebenarnya Datuk Seri Wan Azizah pada ketika membawa adik-beradik yang masih kecil? Kalau sebenarnya kami 6 adik-beradik sangat akrab. Jadi ibu Datuk Seri Tuan Azizah Wan Ismail, dia memang a very tough figure lah. Dia apa pun dia masih lagi memastikan kita sekeluarga dapat berhari raya. Tak semestinya pakai baju raya baru, tapi kiranya momen kita ceria. Jadi saya rasa walaupun bila mengimbau kenangan lama, saya masih rasa ceria. So hari raya kali ini saya dah ada 3 orang anak. Jadi memang agak special lah, I feel. InsyaAllah. Of course, Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan amanah besar, bebanan jadi Perdana Menteri. Jadi kita pun kena biasakanlah ada beberapa acara rasmi. Ya, tapi rumah terbuka. Ya, dah lupa dah macam mana tu. Tapi untuk seorang Nurul Izzah merayakan Hari Raya tahun ini kali pertama bukan sebagai ahli parlimen mungkin kan? Untuk beberapa pegang. Dia menyedihkan ke ataupun dia sebenarnya dia untuk mendekati juga rakyat kerana ini juga pastinya berada di hati seorang Nurul Izzah. Pada bulan Ramadan pun saya balik Pulau Tampau. Kadang-kadang saya pergi ke negeri Kedah kerana saya rasa kadang-kadang program kemasyarakatan tu kan kita teruskan sama ada pemberian sumbangan ataupun kita hanya meraihkan peniaga-peniaga di bazar, cuba membeli juadah-juadah yang hanya ada pada bulan Ramadan jadi ataupun tapak itu sahaja. Jadi saya teruskan juga. Hanya dah 15 tahun saya jadi ahli parlimen. Itulah. Ya, sangat 3 penggal. Sebagaimana Safiah katalah kan, anak sulung saya kadang-kadang kontrak tak diteruskan. Kontrak kerja. Ataupun rehat seketika, itu boleh tak lagi. Ya, tapi apa pun alhamdulillah saya teruskanlah program yang ada menerusi jemputan. Tapi menjadi figura politik, seringkali kita rasa macam YB kena buat kerja bila dia ada jawatan. Tapi akhirnya ialah hubungan bersama dengan rakyat, bersama dengan masyarakat itu ialah hubungan silaturahim. Jadi saya kira untuk tahun ini walaupun tidak bergelar yang berhormat di Dewan Rakyat, tapi masih lagi rakyat, masih lagi call dan sebagainya. Jadi bagaimana perspektif itu berubah kerana kontrak itu tidak diteruskan, tapi tanggungjawab itu dituntut masih lagi.
Saya rasa kita lihat juga dalam konteks tanggungjawab fardu kifayah. Kita kan ada fardu ain dan fardu kifayah kita dalam bermasyarakat, hidup mahu membina umat, membina society yang sangat prihatin, saling menyayangi dan juga saling memikirkan dan mengingatkan tentang agenda kita ke depan. Isu kemiskinan masih berleluasa, isu kesenjangan dan isu memberikan peluang di mana dalam mana-mana ruang lingkup. Contohnya minggu depan ada mesyuarat kadang-kadang diadakan oleh jawatan kuasa parlimen untuk reformasi penjara. Mereka jemput saya. Saya kata okey, kita nak terus libatkan dalam beberapa isu pokok yang penting. Tidak ada tarikh nokta titik noktahnya untuk khidmat tu. Kepada Zuan Najib jugalah dua-dua pun. Sama. Dia alu-alukan. Ya. Dia Sama, lagi kita- busy, lagi busy. Lagi busy. Non-stop. Tapi bagaimana sebenarnya kalau hari raya ni dia satu perkara ialah bila tengok muka Najib, tengok muka kami ni bila borak saudara mara dia nak cerita pasal politik. Contoh. Ya ke? Kadang-kala itu realitinya. Jadi Hari raya tak payahlah. sebab dia orang kata macam korang yang tahu cerita. Tapi Tahu dalam semuanya gitu. Tapi dalam masa yang sama, sebagai seorang ahli politik, bagaimana hari raya ni memaknakan conversation ataupun perbualan time hari raya tu? lah, Susah tapi- tak kalau sebagai ahli politik? kadang-kadang- Dia mesti nak tanya pasal perkara tu. Relax, kita pun nak cuti kan? Cuba Contohnya. ingat masa pandemik. Kalau kita solat, kita khusyuk kan. Jadi ada terma dalam bahasa Inggeris sebut mindfulness. Jadi kadang-kadang kita perlu hanya menghayati saat bersama keluarga. Politik tu okeylah, tapi kadang-kadang mungkin ada perbezaan politik. Ada parti politik berlainan. Itu yang susahnya tu. Jadi kena letak ke tepi dulu, sambut raya sama. Tapi kita fikir. secara peribadi pun susah kan nak tolak perkara begitu. Betul kalau orang tanya tentunya saya raikan. Tapi macam kadang-kadang best juga kalau kita hanya bercakap tentang cuaca. Ya, perubahan iklim, tentang banjir. Perubahan iklim Banyak benda. yang sangat ekstrim, tentang suhu 32 darjah Celsius yang semakin meningkat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Ya, tapi yes, okay, back to politics. Tapi dia mesti nak cerita pasal politik juga kan? Ya, benar. Tapi dengan raya tahun ni dengan 3 orang anak, dengan kemajmukan yang lebih berbeza, dengan keluarga yang lebih besar, what do you expect? Apa yang dijangkakan untuk tahun ni? Masa bulan Ramadan kita ada upacara cengbeng kan, kerana bagi mendiang ayah mertua saya. Jadi kita hormati dan kita faham dan masa hari raya tentu kita sambutlah. Dan saya fikir memang agak mengujakan kerana itulah mungkin kekuatan Malaysia. Kita majmuk tapi kita meraihkan satu sama lain. Sebelum ini majmuk itu selaku YB, selaku ahli parlimen kali ini adalah secara peribadi juga majmuk perayaan itu. Perlu dikongsikan ya. Alhamdulillah saudara baru. Kan saudara Syaulung saudara baru. Jadi tanggungjawab pun kita nak bersama macam puasa dah penuh. Apa pengalaman puasa dan juga raya? Share lah sikit, spill the tea please. Okeylah, saya kan pergi umrah. So semasa pergi umrah saya kata tolong pastikan teman anak-anak iftar, teman anak sahur. So, Alhamdulillah beliau jalankan tanggungjawab dengan cemerlang. Okey, pas. Ikhlas. Tak ada miss days lah. Buka puasa dengan kurma dulu. So Alhamdulillah setelah 5 waktu. So yeah, you know. Bagaimana adik-beradik 6 orang tu berhari raya? Contohnya bila anak-anak saudara dah bertambah ramai. Hari ni baru Bulan ni? Di Ramadan. My number sister number 4 dapat bayi baru. Bagi bayi keempat. So ada cucu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru. Nama dia apa? Isra. Yes. Alhamdulillah, a new edition. Dan bagaimana perubahan itu dengan adik baby baru, dengan anak-anak saudara yang lebih beramai, cucu-cucu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lagi bertambah. Bagaimana hiruk pikuk tu kalau dapat diceritakan? Kadang-kadang sangat bising, sukar untuk mengadakan perbualan. Tapi Apa tu? Semuanya beraya di Kuala Lumpur. Ataupun dia semua bergantung pada rundingan. Rundingan dengan konsensus. Rundingan bukan dalam politik je, dalam this is politik dalam family. Kita tak boleh nak expect semua sekali. So kita cuba pada masa yang sama rundingan berlangsung berterusan. Ada kadang-kadang tahun yang lepas agak sukses, tahun ni kita pasti. But I will say macam hiruk pikuk mengingatkanlah keperluan untuk mensyukuri nikmat. Imagine saya rasa memang
Sangat-sangat bersyukur, Alhamdulillah. Sampai ke saat ini. YB masak untuk Hari Raya? What's your favorite? Saya, Ni soalan cepu mas kalau tanya tu? Saya boleh masak rendang daging. Okey. Ambil masa sikit, kadang-kadang terbakar sikit kiri kanan. Tapi pengorbanan. Alhamdulillah, saya letakkan dan saya cuba tak over letak asam jawa. Asam asam sangat kan? Ya, okeylah, bolehlah. Boleh Kiranya cubalah. sedap jugalah. Kalau Dato' Seri Ibrahim dia makan tu kiranya Dia tak komplain, pas lah kan? Ya. Daging je ambil masa sikit, kadang nak bagi empuk. So a bit tricky. Tapi semuanya saya fikir kena campur dengan kuah sate. Kau kacang sate. That one is wajib. Datuk Seri Wan Azhar selalu pagi raya apa masakan dia selalu? Datuk Seri Tun Azhar, you know she was a brilliant ophthalmologist, right? Yeah. Kalau memang dia tak retire secara awal sebagai isteri di mana Perdana Menteri ketika itu akan menjadi the head of department of ophthalmology PPUM. Jadi beliau memang expert cheesecake. Cheesecake, yeah. Cake. Yeah. Yes. Datuk Seri Ibrahim? Yeah, he's expert untuk memastikan makanan tersebut tidak masin. Okay. Dia very expert taster dia panggil. Okay. Expert taster. Okey. Makanan, ya, kalau itu saja makanan Melayu dia. Sebab masa bulan puasa, kalau kita tengok macam Khairul Amin dan sebagainya, ada banyak isu besar apa semua ni. Makanan Melayu je, banyak minyak. Banyak minyak, ada kaitan kesihatan. Tapi kalau macam keluarga Nur Izzah sendiri macam mana benda tu? So saya peminat tegar Khairul Amin, yes. Ya, okey. Tapi saya Tim fikir, Khairul Amin, okey. of course, pada saya dia memang ada ledakan satu kesedaran dan juga gerakan ya untuk masak, untuk kita benar-benar memastikan makanan itu lazat. Tapi kita juga peka semasa Datuk Seri Ibrahim keluar daripada penjara sebagai tahanan politik. Beliau memang dah biasa kan kalau di rejim penjara itu makanan kurang garam dan sebagainya. Tapi itu juga diterapkan. So you have to watch your sugar, gula. Kerana gula akan menjadikan kita lebih cepat menua. Di samping masalah-masalah lain. Garam juga kena pastikan kita kawal. Jadi dalam keluarga kami, isi rumah kami memang sangat-sangat strict, tegas dalam hal memastikan pemakanan kita akan menjadi sebahagian daripada sebati badan dan juga kehidupan kita. Dan kita juga nampak ada satu krisis nutrisi di kalangan anak-anak di Malaysia. Masalah obesiti, masalah kurang stunted. Ya, jadi awal ni kan yang buat dalam kajian UNICEF. Saya bawa ke parlimen ketika itu. One of my proudest, reports. Terima kasih kerana berpartisipasi. Kerana pada saya kita nak pastikan makanan ini, nutrisi yang mencukupi menjadikan anak-anak kita mampu untuk membesar dan mempunyai kebijakan yang optimum. Ya. Kita bercerita pasal raya, mungkin ni hujung ni cerita serius sikit lah. Ya, Kita cerita betul. pasal raya, kita sering kali mendapat desakan untuk sama orang lain beli barang banyak, kita beli barang banyak. Hari Raya is all about poket rakyat dan juga ekonomi kita untuk menguruskannya. Dan dalam masa yang sama kita berdepan dengan orang kata harga mahal dan sebagainya, tapi sentiasa ada option dan sebagainya. Pada pandangan YB sendiri, bagaimana sebenarnya kita mungkin Hari Raya ni tadi kita cerita pasal kalau perbualan keluarga, mungkin inilah masanya untuk kita cari the best solution sesama kita dalam keluarga untuk memastikan bahawa poket kita itu adalah poket yang sustainable, bukannya ikut kehendak dan juga suasana dan sebagainya semata-mata. So, ada syarahan Syekh Omar Sulaiman yang datang ke Malaysia menerusi Yakin Institute. Jadi kebanyakan kandungan perbahasan dan syarahan beliau berkisar tentang jangan kita suka untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kerana ia membawa kepada jalan yang berbahaya. Dan kadang-kadang dalam hidup kan kita diberikan itulah mungkin rezeki kita, tapi ada lebihannya kelak di akhirat. Ya, selalunya dia akan berimbang sebegitu. Daripada saya memang senanglah kita kata, tapi kalau kita mulakan kehidupan dan juga pengalaman kita dengan empati, mungkin lebih mudah. Mungkin bagi kalangan golongan yang lebih berpendapatan tinggi mudah untuk mereka kata. Senanglah cakap Yes. kan. Yes. Jadi mungkin kita boleh mulakan empati. Sebelum kita keluarkan kritikan, kita fikir dulu. Letakkan diri kita dalam sepatu orang lain. Sepatu orang lain. Dan okey, kita cuba bermuhasabah dan cari jalan pertengahan lah. Dan saya sebagaimana kami sebutkanlah semasa kami membuat lawatan ke penjara, kami selalu ingat, kami ada peguam. Kami ada kebolehan untuk pergi melawat. Ada kelebihan. Dato' Sri Anwar. Ada ramai
yang dipenjarakan, selalunya 70% keluarga tidak akan pergi kerana kenderaan kosnya tinggi, ya, mereka pun kehidupan di kalangan keluarga berpendapatan rendah. Jadi semua ini pada saya mengingatkan saya, well, kita mungkin lupa, kita banyak lagi benda yang patut kita syukuri. Kind of blessing lah. Yes. I know it sounds cliche, but it's really true lah. That is betul sebenarnya. Itu yang sebenarnya mengajar kita bagaimana untuk kita merasakan kecukupan itu. Sebab kadang-kadang betul lah apabila kita banding anak-anak muda pun sebenarnya membandingkan rakan-rakan yang sebaya, ada kelebihan, ada kereta lebih besar dan sebagainya, tapi sebenarnya banyak count your blessing, ada banyak kelebihan yang kita Dan ada. sebenarnya hari raya ni tidak semuanya bergembira dan juga mendapat segalanya. Dan kita rasa dalam Sebab konsep tema kita bukalah hati tu supaya kita betul macam Wabi kata ada empathy dan juga ada untuk merasakan bahawa ada yang kurang, ada yang lebih, tapi dalam masa sama kita perlu mensyukuri dan juga meraihkan Hari Raya Aidilfitri dengan seadanya. Terima kasih Puan Nurul Izzah kerana sudah merayakan bersama-sama kami. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Dewan Bangsa Shopping Centre kerana menjadikan hidup rumah Dewan. hidup dan kami seronok berada di sini. Datang saya nanti, raya tak raya, mari datang sini. Sekian saja Lebaran Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Bye, selamat Hari Raya juga kepada semua penonton Astro Awani. Bye-bye.